Baik, untuk mengulas bajet 2023 bersama kami di studio Dr. Ida Mat Yassin, merupakan pensyarah keadaan Putra Business School. Baik, terima kasih Doktor kerana sudi meluangkan masa bersama kami dalam berita perdana edisi khas untuk bajet 2023. Kalau kita lihat Dr. Ida, satu lagi bajet dengan peruntukan terbesar diumumkan kerajaan mencecah 372.3 bilion ringgit. Dan kita lihat juga pendidikan dan juga kesihatan kekal menerima peruntukan tertinggi untuk bajet kali ini, dan adakah jumlah yang diterima itu signifikan kerana menyedari negara sekarang ini berada dalam fasa endemik. Saya nak tanya jugalah apa agaknya pendapat doktor untuk bajet kali ini. Terima kasih Dia dan RTM kerana mengundang saya ke studio. Dengan lebihan sebanyak 50 bilion ringgit berbanding tahun lepas, satu bajet yang signifikan pada pandangan saya, Dia. Dan kita meneruskan rancangan kita seperti yang dahulu, memberi penekanan kepada sektor pendidikan dan juga kesihatan. Bagaimanapun ada sektor lain juga yang diberi penekanan, terutama dari segi infrastruktur. Jadi itu sesuatu yang baik kerana jika melihat kepada jangka masa panjang, sudah tentu ini sesuatu yang perlu kita lakukan. Dan fasa endemik ini memperlihatkan bahawa ekonomi kita telah dibuka semula, walaupun tidak 100% bagi setengah sektor, tetapi kita mengharapkan yang terbaik pada tahun depan. Walaupun dijangkakan keadaan ekonomi global agak kemungkinannya perlahan pada tahun 2023. Baik, dan doktor menyebut juga tentang ekonomi dilihat perlahan, ekonomi global juga. Jadi Malaysia juga tidak terkecuali berdepan dengan iklim ekonomi global dan dijangka lebih mencabar ni doktor ni untuk tahun hadapan. Justru langkah-langkah bagi melindungi kebajikan rakyat di bawah bajet 2023 untuk berbekalkan juga dengan ruang fizikal yang ada ni. Doktor melihat apa agaknya antara inisiatif yang menarik perhatian untuk pembentangan bajet bagi tahun 2023 ni, doktor? Dari segi fiskal ini masih defisit lagi, tetapi dari segi angka mungkin sedikit berkurang, iaitu 5.5% KDNK berbanding tahun lepas 5.8%. Menjawab kepada soalan dia, apakah sektor yang saya rasakan agak menarik, saya melihat kita memberi fokus kepada agro makanan kerana sejak beberapa tahun yang lepas COVID-19 dan juga bila kita ada masalah tentang rantaian nilai, jadi faktor makanan, security makanan menjadi isu yang hangat diperbincangkan, dan kita melihat bajet ini memberi peruntukan yang banyak pada pandangan saya untuk menggalakkan sektor agro makanan. Kemudian yang kedua adalah bantuan keluarga Malaysia masih diteruskan dan ditambah baik. Contohnya ada satu kategori baru, iaitu pada mereka yang keluarganya mempunyai pendapatan 2,500 dan ke bawah sebulan, tetapi mempunyai anak 5 orang misalnya, mendapat dalam 2,500 untuk bantuan keluarga Malaysia. Ini satu yang baik kerana kita harus memberi perhatian kepada golongan yang rentan, kerana di waktu ini memang ada golongan yang perlu diberi bantuan dalam hal ini. Yang satu lagi yang terakhir mungkin yang menarik perhatian saya, dia adalah tenaga yang boleh diperbaharui juga mendapat insentif pada bajet 2023. Ya, dan kalau kita tengok secara keseluruhannya sesuatu yang baik, mensejahterakan keluarga Malaysia juga. Bagaimana peruntukan yang dilihat juga yang diterima mampu memperkukuh kelangsungan untuk pembangunan di wilayah Borneo, terutamanya apabila melibatkan projek-projek infrastruktur. Bagaimana, apa pendapat doktor berkenaan dengan ini? Terima kasih Dia. Di wilayah Sabah dan Sarawak memang projek infrastruktur adalah yang mereka sangat perlukan. Dalam bajet yang disebut tadi adalah melibatkan infrastruktur kesihatan, kemudahan pendidikan dan juga jalan raya, elektrik dan sebagainya. Ada satu projek yang mungkin menarik perhatian saya adalah pembangunan bandar-bandar bersempadan dengan Indonesia. Contohnya di Sabah, di Kalabakan, dan di Tebedu dan Bakalalan di Sarawak, di mana kita melihat bahawa di ketiga-tiga tempat ini kerajaan cuba memberi pembangunan di sempadan. Itu kalau di Semenanjung ni kita ada Bukit Kayu Hitam, iaitu sempadan dengan Thailand. Jadi ini adalah sesuatu yang baik kerana jika kita ingin membangunkan sesuatu kawasan tu memang kita harus mulakan dengan pembangunan, dan infrastruktur memang harus diberi perhatian
perhatian terlebih dahulu ya. Dan pada asalnya tempat-tempat ini juga adalah di mana mereka ada peluang perniagaan dan pekerjaan juga boleh diwujudkan. Kita tahu bahawa Indonesia akan beralih ya kepada ibu negara yang baru di mana di Borneo. Jadi Malaysia juga harus turut sama memberi perhatian kepada wilayah Sabah dan Sarawak ya supaya kedua-dua negara ini sama-sama akan membangunkan kawasan tersebut. Jadi sudah dilihat dalam bajet 2023 tentang permulaan iaitu pembangunan bandar-bandar bersempadan Indonesia. Doktor, kalau berbalik pula kepada bajet yang diperuntukkan untuk pendidikan dan apa pendapat doktor jugalah untuk pembentangan bajet 2023 ini, adakah ianya dapat membantu dari segi kalau kita nak pulihkan semula? Kita tahu fasa pandemik sepanjang 2 tahun sangat mencabar bagi mereka yang berada dalam sektor pendidikan. Adakah ia mampu untuk membaik pulih bagi tenaga pengajar khususnya ataupun mereka yang berada di sektor pendidikan ini untuk mengembalikan semula dari segi kemajuan pendidikan bagi terutamanya pelajar yang mula ketinggalan apabila contohnya lah doktor, belajar dalam talian sangat mencabar. Adakah doktor melihat ini mampu untuk membetulkan semula, memperbaiki semula apa yang telah berlaku kelompongan dalam sektor pendidikan ni doktor? Ya, setelah bukanlah berakhir ya, kita di fasa endemik COVID-19 ni, sekolah-sekolah telah kembali seperti biasa. Jadi kita mengharapkan momentum itu kembali, cuma dia tidaklah sangat cepat. Kita juga mengambil masa dan kita melihat bahawa infrastruktur perlu diberi perhatian dalam hal ini. Dan juga kita harus menerima bahawa sejak COVID-19 ini pandangan kita terhadap pembelajaran atas talian ini mula berubah, di mana sebelum ini kita tidak boleh terima mungkin ya, tetapi setelah COVID-19 kita boleh menerima sedikit sebanyak. Cuma berbalik kepada isu tadi itu bergantung kepada adakah mereka di sekolah rendah ya, menengah ataupun di universiti. Kalau di sekolah rendah itu memang sebaiknya ya mereka ke sekolah dan sebagainya. Tetapi kita tidak boleh menidakkan bahawa kita ada satu saluran yang baru untuk belajar sebenarnya dalam hal pembelajaran ini. Dari sudut itu sektor pendidikan yang pastinya setiap peruntukan yang diberikan oleh kerajaan, apatah lagi apabila diumumkan peruntukan semakin bertambah dan sebagainya, dan apatah lagi pendidikan ini juga satu sektor yang mendapat antara peruntukan yang tertinggi juga. Jadi kita nak beralih juga antara peruntukan yang tertinggi juga diberikan kepada sudut kesihatan, sektor kesihatan, juga antara yang mengalami satu cabaran yang cukup besar sepanjang pandemik COVID-19. 2 tahun bukan cukup tempoh yang cukup pendek, jadi ianya memberi satu cabaran. Bagaimana doktor melihat peruntukan tertinggi ini akan membantu sektor kesihatan ini bangkit semula dan memberikan kebaikan kepada rakyat khususnya? Ya, sudah tentu. Akhirnya jika kita mempunyai sektor kesihatan yang kukuh ya dengan bajet yang banyak, dia akan memberi manfaat kepada semua rakyat, tidak kira umur ya, dari bayi sehingga ke dewasa dan juga ke golongan yang tua. Jadi kita memberi perhatian kepada semua golongan dari segi sektor kesihatan ini. Dan pelbagai bantuan juga kita lihat diberikan kepada keluarga Malaysia atas apa yang berlaku sepanjang pandemik COVID-19, dan kita harapkan juga dengan pengumuman ataupun pembentangan bajet 2023 ini sesuatu yang pastinya memberi kelegaan untuk pelbagai keluarga Malaysia dari pelbagai sektor juga. Secara totalnya doktor, bagaimana doktor melihat pembentangan ini memberi kelegaan secara total juga kepada keluarga Malaysia? Ya, sedikit sebanyak keluarga Malaysia tidak kira peringkat ya mendapat manfaat. Contohnya pada yang bekerja ada manfaat dari segi pelepasan cukai ya. Jadi setiap lapisan diberi manfaat daripada bajet ini. Cuma sebagai masyarakat ya, sebagai anggota rakyat Malaysia yang bertugas, yang bekerja, kita harus memberi produktiviti yang tinggi. Kerana akhirnya jika kita ingin membangunkan negara kita, setiap dari kita sebenarnya bertanggungjawab dalam hal ini,
terhadap kerja kita ya. Jika kita semua memberi satu sumbangan ataupun produktiviti yang tinggi, sudah tentu akan menyumbang kepada negara secara amnya. Doktor, saya tertarik antara pembentangan bajet 2023 petang tadi ialah apabila Yang Berhormat Menteri Tengku Datuk Seri Zafrul Tengku Abdul Aziz mengumumkan tentang career break untuk golongan wanita. Mungkin doktor boleh sentuh sedikitlah bagi mereka yang mendengar pengumuman yang cukup memberi kelegaan kepada kaum ibu khususnya. Sangat menarik ini. Betul. Kerana dari segi penglibatan wanita dalam tenaga kerja, Malaysia ini agak rendah, ya, kurang daripada 60% berbanding negara ASEAN yang lain di mana penglibatan wanitanya lebih. Jadi sudah tentu yang menjadi cabaran besar adalah kerana untuk menguruskan keluarga sekiranya anak-anak masih kecil. Jadi sudah tentu career break ini menjadi satu kelegaan ya kepada wanita-wanita di luar sana. Kerana kita harus mengambil peluang. Ya, mereka masih produktif, cuma mereka memerlukan satu tempoh mungkin setahun dua ya untuk membesarkan anak dan sebagainya, ataupun saya ingin mencadangkan juga ya adanya tempat-tempat penjagaan kanak-kanak kemungkinannya di tempat-tempat kerja, kerana kita lihat jika sektor kerajaan ini rata-rata memang ada, cuma di sektor swasta agak kurang. Jadi jika kita mahu bahawa wanita akan turut serta dalam guna tenaga ini, kita harus memberi ruang-ruang yang begitu ya, yang memudahkan mereka, kerana kita harus gunakan peluang ini. Ya, doktor, kalau kita nak sebut juga untuk kita ni nak membangunkan semula, kita nak bangkit semula, nak menjana semula ekonomi negara kita yang dilihat agak mencabar, turun dan naik untuk tempoh 2 tahun sepanjang kita berdepan dengan COVID-19 ini, tidak ketinggalan selain daripada sektor kerajaan yang pastinya membantu untuk ekonomi negara, sektor swasta juga tidak ketinggalan untuk memainkan peranan yang cukup penting untuk membantu ekonomi kita memacu lagi menjadi lebih mampan dan inklusif juga. Doktor melihat adakah pembentangan ini memberi kelegaan yang banyak ataupun bertambah kepada mereka yang berada di sektor swasta, doktor? Untuk menjawab itu dia bergantung kepada sektor, saya ingat ya. Agro makanan nampaknya diberi ruang pada bajet kali ini, dan juga sektor elektrikal dan elektronik ya, dan juga tenaga yang diperbaharui. So untuk menjawab tadi, dia tidak secara umum, mungkin ada sektor-sektor yang menjadi fokus ya kepada kerajaan untuk tahun depan dari segi insentif. Ya, baik, itu antara yang boleh dikongsikan dalam masa yang cukup singkat ini. Jadi terima kasih kepada tetamu kami untuk berita perdana edisi khas bajet 2023 ini, Dr. Ida Mat Yassin, Pensyarah Kanan Putra Business School. Jadi untuk segmen analisis, doktor, berakhir di sini. Kita terus bersama dengan rakan penyampai Faris dan juga Farhatul. Silakan Faris.